TV KPM. Vroom, 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 vroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Pecotan. Saya pasti kalau anda dah dengar dah bunyi yang saya buatkan tadi, iaitu bunyi vroom, vroom. Inilah mata pelajaran yang kita nak belajar kali ini, iaitu menservis motosikal. Siapakah yang akan mengajar anda semua termasuk saya? Semestinya bukan saya. Nak tahu ini dia? Kita tengok dulu profil guru kali ini. Let's go. Baik, saya pasti murid-murid semua pun dah lihat dah profil guru yang akan mengajar kita semua kali ini. Inilah dia, kita bersama dengan Cikgu Azri. Apa khabar Cikgu Azri? Kau baik. Alhamdulillah. Sihat. Waalaikumsalam. Dengar kata cikgu baru je angkat satu motor baru ya? Wow. Ya. Wow. Baik Motor cikgu. apa tu Akmal? Motor apa? Nanti kita beritahu lah cikgu. Tak boleh beritahu sekarang cikgu. Okey. Baik cikgu Aziz, sebelum kita nak mulakan kelas kita kan untuk mata pelajaran menservis motosikal, izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kali ini yang akan bersama-sama dengan kita. Siapakah beliau? Inilah dia, kita bersama dengan Cikgu Norziana. Apa khabar Cikgu Ziana? Katanya Cikgu Ziana juga Cikgu Azri memiliki 5 buah motosikal. Wow. Ya. Amazing. Baik cikgu, saya pasti ramai murid akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya, terutamanya bagi mata pelajaran menservis motosikal. Jadi tanpa buang masa, ayo kita mulakan kelas kita dalam Sukses SPM 2022 Pecotan bersama dengan Cikgu Azri. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid yang sedang menonton dan terus melayani Didik TV sekarang. Okey, untuk hari ini, untuk Sukses SPM 2022, Pecotan bagi mata pelajaran menservis motosikal, iaitu dengan kodnya 7107 Palang 1, dan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini adalah 2 jam. Okey. Okey, pertama kalinya kita akan pergi kepada format pentaksiran KSSM untuk mata pelajaran vocational menservis motosikal. Sedar atau tidak, perasan atau tidak, sebenarnya untuk mata pelajaran menservis motosikal ni terdapat 2 kertas. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dengan kodnya 7107 Palang 1 dan kertas 2 adalah 7107 Palang 2. Kertas 1 lebih kepada pentaksiran berpusat, yang mana menitik beratkan teori lah, pentaksiran bertulis yang mana akan ditaksir pada CJ Pelajaran Malaysia. Untuk kertas 2, yang ini yang berlaku di sekolah, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran secara amali yang ditaksir sepanjang sesi persekolahan. Di mana tingkatan 4 kita ada 9 modul, tingkatan 5 kita ada 7 modul. Jadi semua modul sepanjang 2 tahun kita menjalani pentaksiran ni, iaitu kita sebanyak 16 modul. Jadi kedua-dua kertas ni penting untuk mata pelajaran menservis motosikal bagi mendapatkan markah akhir untuk CJ Pelajaran Malaysia. Okey, kita boleh lihat di sini kertas 1 dan kertas 2 ni. Kita pergi pada kertas 1, 7107 Palang 1 ni, jenis item adalah di bahagian A, dia ada bahagian A dan ada bahagian B. Dan merangkumi konstruk mengingat ataupun memahami. Konstruk ni adalah perkara yang ditaksir. Jadi dia lebih kepada kognitif. Yang itu bagaimana cara murid tadi berfikir ataupun menakul semua taksiran itulah. Okey. Dan wajaran dia adalah 40%. Bagi kertas 2, 7107 Palang 2, ini lebih kepada amali yang saya kata tadi. Dia berpandukan modul pentaksiran kerja khusus, MPKK. Di dalamnya ada 16 modul dan
konstruk perkara yang nak ditaksir adalah kemahiran mengaplikasi dan kemahiran menganalisis. Jadi dua kemahiran ni kemahiran amali lah, dan wajaran bagi kertas 2 adalah sebanyak 60%. Jadi bila ditambah kertas 1 dan kertas 2, kertas 1 40%, kertas 2 60%, dia akan menghasilkan markah akhir bagi SPM iaitu sebanyak 100%. Okey. Okey. Kita akan memfokuskan pada kertas 1 iaitu pentaksiran secara bertulis. Jadi ada dua bahagian A dan B. Bilangan soalan pada bahagian A adalah sebanyak 15. Dan markah untuk setiap soalan 3 hingga 5. Dan markah penuh 3 hingga 5 markah, dan markah penuh bagi setiap bahagian itu adalah 60. Dan masa yang diperuntukkan adalah 45 minit. Manakala bahagian B hanya ada 4 bilangan soalan, markah penuh untuk satu soalan, setiap soalan adalah 10, dan markah penuh bagi bahagian ini adalah 40. Masa yang diperuntukkan pula adalah 75 minit. Jadi semua sekali ada 19 soalan dan markah dia 100, dan masa diperuntukkan adalah 120 minit bersamaan dengan 2 jam. Jadi murid-murid kena selesai menjawab kesemua soalan dalam masa 2 jam yang telah diperuntukkan. Okey, jadi soalan ini merangkumi arah kesukaran. Bermula daripada rendah, sederhana dan tinggi. Mengikut nisbah lah. 5, nisbah 3 dan nisbah 2. Jadi yang rendah lebih banyak, yang tinggi, aras tinggi ada beberapa soalan yang akan masuk dalam set soalan ini nanti. Okey. Dan ini perkara yang penting perlu murid-murid tahu sebelum menjawab menjawab pentaksiran nanti. Perkara penting yang perlu murid persediaan dia. Pertama, murid kena tahu sistem pada motosikal. Sistem pada motosikal ni kalau diringkaskan ada 14 sistem. Itu mengikut pembahagian yang saya buatlah. Jadi setiap sistem tu murid kena tahu fungsi, murid kena tahu komponen utama bagi setiap sistem, dan kena tahu peralatan yang digunakan untuk menservis setiap sistem tu tadi. Sebab kita ada peralatan umum, peralatan mengukur, menguji, dan peralatan khas. Jadi ketiga-tiga ni murid kena kuasai supaya murid boleh menjawab dengan senang dan mudah. Seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang lah. Dan yang ini yang saya nak kaitkan sikit saja lagi ni adalah murid kena biasa menggunakan kata kunci ini untuk menjawab pentaksiran nanti, iaitu langkah kerja yang biasa kita guna di bengkel. Pertama, menyediakan. Kedua, menopang. Ketiga, menanggal. Keempat, membersih. Kelima, memeriksa. Keenam, menukar ataupun membaik pulih. Ketujuh, memasang. Kelapan, melaras. Dan kesembilan adalah menguji. Jadi ada 9 kata kunci yang semua sistem akan menggunakan pakai kata kunci ini. Jadi dia lebih memudahkan murid, Akmal. Baik, itu dia Cikgu Azri mana cikgu telah terangkan mengenai format pentaksiran KSSM bagi mata pelajaran servis motosikal, dan juga ada kata kunci yang murid wajib gunakan. Betul cikgu? Betul. Okey, kita berhenti rehat dulu kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi di dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecotan. Ini dia bagi mata pelajaran menservis motosikal. Cikgu Azri, saya pasti murid-murid nak tengok juga bagaimana contoh bentuk soalan. Boleh kita tengok, cikgu? Boleh, tentunya. Alright. Akmal. Terima kasih, Akmal. Okay. Jadi kita sambung dengan contoh soalan sebab kita dah bermula dengan perkara yang kita perlu kuasai tadi, dan kali ini kita akan masuk kepada contoh soalan. Okey. Okey, untuk bahagian A kita terdapat 15 soalan yang mana diperuntukkan masa 45 minit dan merakumi markah 60 markah. Baik. Okey. Jenis soalan pula adalah objektif pelbagai bentuk. Biasa kita dengar objektif aneka pilihan yang kita jawab A, B, C, yang kita guna pensel 2B tanda tu kan. Tapi untuk mata pelajaran ini kita menggunakan OPB.
Maksudnya objektif juga, tapi bentuk yang pelbagai. Bentuk yang macam mana? Kita lihat kejap lagi. Okey. Ini contoh bentuk soalan. Kita terdapat 5 bentuk contoh soalan. Padanan, betul atau salah susunan, pengkelasan dan jawapan terbuka. Baik. Kita akan pergi satu persatu, Akbar. Okey, kita pergi yang pertama dahulu, iaitu bentuk padanan. Bentuk padanan ni maksudnya biasa yang kita buat sebelum ni sesuaikan. Tapi untuk mata pelajaran ini, dia bukan kita sesuaikan pakai pembaris, buat satu garisan, tak. Dia padanan dia. Pilihan jawapan, kita akan masukkan pada ruang jawapan yang betul berdasarkan pernyataan lah. Okey. Sebagai contoh, contoh soalan yang pertama adalah seperti ini. Berikut ialah sebahagian alat pengujian bagi kerja menservis motosikal. Jadi diberi pilihan jawapan iaitu alat pengujian pertama adalah tolok mampatan, Baik. tolok ujian tekanan, tolok dai dan hidrometer. Ini semua alatan pengujian. Okey. Okey. Soalannya pula, tuliskan padanan yang betul bagi alatan pengujian tersebut dengan fungsinya pada ruang jawapan. Jadi dinyatakan fungsi, kita ambil nama alatan tadi, masukkan pada pernyataan yang betul. Jadi yang pertama, kita lihat yang pertama adalah menguji kebocoran sistem penyejukan cecair. Okey, jawapan dia tolok ujian tekanan. Okey. Radiator pressure tester. Tu in English lah. Okey. Yang kedua, menguji kerataan dan kehausan permukaan. Baik. Yang ni jawapan dia tolok dai. Tolok dai. Okey. Menguji ketepatan bandingan elektrolit. Ini elektrolit ni pada bateri air bateri tu, elektrolit. Okey, kita uji menggunakan hidrometer. Baik. Dan yang keempat adalah menguji mampatan enjin. Ini untuk enjin motosikal lah. Sebab kalau mampatan enjin tak berlaku, motosikal tak akan hidup langsung, Akmal. Okey. Jadi yang nak mengesan benda tu adalah kita menggunakan alat pengujian yang kita namakan tolok mampatan. Jadi untuk padanan ni, ambil nama alatan tadi untuk soalan ni lah. Kita pindah pada pernyataan yang Betul. betul. Itu cara padanan. Okey. Dan ada juga bentuk padanan yang berbeza daripada yang soalan pertama tadi. Kali ini bentuk ni dia wakilkan dengan simbol abjad A, B, C dan D. Lebih kurang sama juga, diberi pilihan jawapan A, B, C dan D. Kemudian diminta untuk tulis jawapan pada ruang yang telah disediakan di bawah lah. Okey. Dan seterusnya. Contohnya macam ni. Padankan pernyataan proses kerja tersebut berdasarkan rajah alatan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Dan diberi gambar alatan, dan kita fungsi alatan ni ada diberi pilihan tadi. Cuma diwakilkan dengan abjad A, B, C dan D. Jadi kita pindah sahaja abjad tu pada ruang jawapan di bawah ni. Di bawah ni. Okey, yang pertama tukul. Tukul adalah diberi jawapan D. Okey, yang kedua penanda pusat. Okey, C. Yang ketiga gergaji besi. A. Yang keempat adalah alat pembenang untuk buat trik, untuk buat benang. Ini alat pembenang, tape and die. Okey. Itu nama dia, B. Jadi setiap jawapan ni 4 markah. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi pada bentuk yang kedua, iaitu betul dan salah. Betul, cikgu. Betul. Okey, betul dan salah. Jadi betul salah ni pun saya datangkan 2 contoh. Contoh yang pertama seperti berikut. Berikut ialah pernyataan kendalian lejang mampatan bagi enjin 1 silinder 4 lejang. Dan diminta tandakan rait bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ini biasa kita laluilah. Okey, jadi injak masukan tertutup dan injak exhaust terbuka. Betul atau salah untuk lejang mampatan tadi? Jawapan dia salah. Nah, ombuh bergerak dari titik A ke titik B. Okey, jawapannya betul. Berlaku selepas lejang kuasa. Jawapannya salah. Acik ekor berputar 360. Jadi murid kena tanda dalam ruang
kotak yang telah disediakan. Okey. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okey. Rajah 1 menunjukkan sebahagian komponen sistem penyejukan. Yang ini dia nak sistem penyejukan. Ini salah satu komponen sistem penyejukan. Okey. Kali ini dia tak minta kita tanda. Kali ini dia minta kita tuliskan. Tuliskan benar bagi komponen sistem penyejukan cecair yang betul dan salah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kali ini murid-murid kena tulis perkataan benar, bukan lagi tanda. Okey? Macam pam roto. Pam roto jawapan dia salah. Pam roto ni pada sistem pelinceran. Macam saya kata tadi, sistem kita kena tahu. Kalau pam roto ni sistem pelinceran. Untuk sistem penyejukan dia pam air. Itu. Okey, laras suhu ataupun termostat benar. Ini pada radiator lah ni. Okey. Yang ketiga, hos minyak. Hos minyak adalah salah sebab pada radiator terdapatnya hos air. Hos minyak ni pada sistem pelenceran juga. Okey, yang keempat adalah pengalih haba ataupun dengan nama lain radiator. Jadi benarlah. Dan yang terakhir, penutup tekanan, pressure cap, penutup radiator tu, dan jawapan dia benar. Beginilah murid-murid kena tulis kembali, bukan tanda, tulis betul ataupun salah. Ini bentuk yang kedua, Akmal. Betul salah. Okey, kita terus, boleh saya teruskan, Akmal? Okey, kita pergi kepada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah susunan. Di sini murid diminta susun langkah kerja. Maksudnya amali yang dibuat di bengkel itu kita akan susun mengikut penyataan yang telah diberi. Okey, ini penyataan-penyataan yang diberi berkaitan dengan kerja membaik pulih reraut motosikal dan diwakilkan dengan abjad A, B, C, D dan E. Macam A, menyembur cat solid dan cat metalik pada permukaan reraut. Okey, reraut biasanya kita tak sinonim dengan perkataan reraut ni. Reraut ni kalau kita mudah faham, dia adalah cover set. Bagi motosikal. Okey. Jadi sebenarnya perkataan dia adalah reraut. Okey, fairing. Okey, B, menampal pelekat pada permukaan reraut setelah cat kering. C, menampal simen pada permukaan reraut yang rosak. D, menyembur cat jernih dengan 2 atau 3 lapisan. E, menyembur cat primer sebanyak 2 lapisan. Jadi soalan minta susun. Jadi perkataan dia susun. Susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Jadi murid-murid hanya perlu masukkan abjad saja, tak perlu menulis perkataan. Seperti yang kita lihat sekarang ni lah. Okey? Macam tu. Okey, ada pula bentuk yang satu lagi untuk susunan juga. Kali ini dia tak diwakilkan dengan abjad. Sebagai contoh, yang ni kerja melaras gerak bebas kelas. Gambar pun gambar tengah melaras, setting kelas lah. Melaras kelas. Okey, ini penyataan yang diberi. Melonggar nut kunci skru pelaras, memusing skru pelaras sebanyak 1/4 pusingan, mengetat nut kunci tanpa mengubah posisi skru pelaras, memusing skru pelaras berlawanan arah jam sehingga terasa ketat. Kali ini diminta tulis. Maksudnya susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis semula. Perkataan dia menulis semula. Jadi kita ambil daripada atas, kita susun dan kita tulis semula penyataan-penyataan tersebut seperti yang anda lihat sekarang ni lah. Okey. Itu bentuk soalan yang ketiga. Bentuk soalan yang keempat adalah pengkelasan. Okey, pengkelasan, murid-murid diminta mengkelaskan. Kalau bagi soalan yang ni, murid-murid diminta mengkelaskan komponen bagi sistem brek motosikal. Jadi kita ada 4 komponen: ombuh angkub, sesonda brek, kekasut brek dan pad brek. Okey. Dan arahannya adalah tuliskan nama komponen tersebut mengikut sistem yang betul pada ruang jawapan. Jadi kena tulis balik perkataan komponen tadi mengikut sistem yang diminta. Sistem brek gelendong dan sistem brek cakra. Di sini murid kena bezakan komponen brek gelendong yang mana komponen brek cakra.
Okey, seperti yang kita tengok ni, brake gelender, sono brake, kasut brake, brake cakra, ombak angkut dan pad brake. Okey, contoh yang satu lagi, murid diminta mengkelaskan juga. Kali ini adalah mengkelaskan cara kerja bagi penggunaan mesin pemapat udara. Yang ini diwakilkan dengan abjad sekali lagi. A, B, C dan D. Jadi diminta untuk kelaskan tata cara mengikut standard operating procedure SOP yang betul. Jadi dia ada SOP semasa dan SOP selepas. Dan masukkanlah abjad sahaja. Okey, kita pergi yang bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah bentuk jawapan terbuka ataupun open answer. Dan saya datangkan dua contoh. Contoh yang pertama, diberi gambar rajah kerja amali dan diminta untuk menyatakan kerja apa yang sedang berlaku tu. Okey, berdasarkan gambar yang diberi. Yang ini perlu daripada ayat murid sendiri untuk masukkan pada ruang jawapan. Tidak diberi pilihan jawapan. Okey, ini tahap kesukaran tinggi lah ataupun sederhana. Okey, macam ni gambar menanggal perpasangan omboh. Okey, gambar yang ni murid pegang kepala silinder, menanggal kepala silinder, dan gambar terakhir menanggalkan gegancu pemasaan. Okey, contoh yang kedua bagi jawapan terbuka pula. Ini gambar karburator. Okey. Jadi diminta untuk tulis langkah kerja. Ini ayat panjang. Yang ini aras tinggilah. Langkah kerja menservis karburator mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Jadi murid kena tulis langkah kerja mengikut urutan. Okey. Seperti ini, menanggal semua komponen karburator, membersih komponen karburator menggunakan petrol, memeriksa keadaan fizikal komponen secara visual, dan yang terakhir memasang semula semua komponen karburator. Okey. Jadi semua telah saya bentangkan untuk kelima-lima bentuk soalan tadi. Dan bagi peringatan kepada murid-murid untuk menguasai bahagian A ni, murid-murid pertama sekali kena kenal, kena tahu, kena pasti kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Adakah komponen? Adakah langkah kerja? Adakah kaedah? Okey. Semua tu kena tahu. Dan dalam sistem apa? Sebab tu kita kena menguasai ke 14 sistem tadi. Okey. Dan itu dia Cikgu Azri yang mana saya pasti murid-murid pun kena faham antara 5 bentuk soalan Cikgu Antaranya kita ada padanan, betul atau salah, susunan, pengelasan maupun jawapan terbuka. Dan faham betul kehendak soalan, betul Cikgu. Kalau dia minta dari segi betul atau salah hanya pangkal ataupun tanda right saja, betul? Ya, betul. Okey, baik Cikgu Azri, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kepada murid semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih lagi setia bersama dengan saya Akmal Nazri di dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Baik, kita dah tengok dah bahagian A dan sekarang ini kita nak lihat pula bagaimana bahagian B ini. Cikgu Azri, silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, sekarang kita tiba pada bahagian B pula. Okey, bahagian B merangkumi 4 soalan sahaja. Namun begitu, 4 soalan ini setiap soalan adalah 10 markah di mana ada anak-anak dia. Pecahan-pecahan soalan tu. Ada anak. Jadi masa yang diperuntukkan adalah 75 minit. Okey. Dan bentuk soalan biasanya dalam struktur ataupun subjektif, bukannya esei. Ya. Okey. Jadi contoh bentuk soalan ada 3. Pertama, penyeraan kos, penyelesaian masalah, kreativiti atau pengubahsuaian. Okey. Okey, kita pergi satu persatu. Kita pergi pada penyeraan kos terlebih dahulu. Okey, soalan penyeraan kos berbentuk begini. Anda telah menservis sistem gantungan hadapan sebuah motosikal. Kos yang terlibat dalam kerja tersebut ditunjukkan dalam jadual 1.
Okey, diberi jadual dan diberi perkara tu selalunya komponen lah. Dan jumlah kos, maksudnya harga bagi setiap komponen. Jadi seperti yang telah ditunjukkan ni, minyak fork RM14, bowl tube fork RM16, tube luaran RM70, kedap minyak RM10.50, penutup habuk RM13.50. Ini yang maklumat yang diberi. Okey. Soalannya pula, berdasarkan jadual 1, hitung yang pertama, kos alat ganti. Apa itu kos alat ganti? Kos alat ganti adalah kos bahan mentah, maksudnya yang melibatkan barang-barang. Bila sebut kos adalah jumlah. Jadi murid kena tambah semua jumlah harga bagi alat ganti yang telah dinyatakan pada soalan tadi. Okey. Sebagai contoh, saya cadangkan murid-murid tulis seperti mana yang saya tunjukkan ini. Kos alat ganti sama dengan RM14 yang kita ambil daripada jadual tadi RM14, RM16 tambah RM16 tambah RM17 tambah RM10.50 tambah RM13.50, dan murid-murid jumlahkan di baris yang kedua supaya nampak tersusun, senang bagi pemeriksa. Dan jumlah ni akan dikira, murid-murid diminta tekan kalkulator lah. Kalkulator tu mesti dibawa ketika pentaksiran nanti berlaku. Okey, jumlah dia adalah RM124. Jadi markah yang diperuntukkan 2 markah, satu untuk jalan kira, satu untuk jawapan. Okey, kita beralih pada soalan yang kedua. Kos operasi sekiranya anda mengenakan upah sebanyak RM15 dan overhead RM5. Okey, kali ini kita nak cari kos operasi. Kos operasi yang ni murid-murid kena ingat formula dia. Kos operasi adalah kos alat ganti tambah kos upah tambah kos overhead. Maksudnya bila sebut kos operasi, kos semua sekali yang terlibat. Jadi ini kos yang terlibat, kos alat ganti, kos upah dan kos overhead. Kos upah dan kos overhead telah diberi pada ayat di atas tu, RM15 dan RM5. Kos alat ganti pula murid-murid kena ambil daripada soalan yang sebelumnya yang kita cari tadi. Okey, kemudian masukkan nilai. Yang tadi RM124 tambah RM15 tambah RM5, dan tulislah jumlah kos tadi. RM144 ringgit. Jadi 3 markah, satu untuk formula, 1 markah untuk jalan kira, 1 markah lagi untuk jawapan. Okey. Ada lagi soalan. Ini untuk B. Soalan yang sama juga, ada lagi pecahan soalan dia. Sekiranya anda bercadang mengambil 20% keuntungan daripada kos operasi, hitung harga yang perlu dibayar oleh pelanggan. Sekarang ni berkaitan dengan untung. Biasalah dalam perniagaan ni mesti ada untung dan rugi. Betul. Jadi kita nak tasih murid tu supaya tahu mengira untung. Jangan berniaga saja, untung tak tahu ke mana. Itu biasa juga berlaku. Susah juga. Okey, jadi 20%. Bila sebut 20%, murid diminta tukar dulu. 20% bermaksud 20/100. Peratus tu adalah per 100. Baik. Daripada kos operasi. Jadi, murid-murid tulis keuntungan adalah 20/100 yang kita tukar tadi, darab kos operasi. Kos operasi adalah yang kita ambil sebelum tadi. Yang berada di A2. Iaitu RM144 dan mendatangkan jawapan dia adalah RM28.80. Tapi belum habis di situ, sebab soalan bukan nak untung, soalan tanya hitung harga. Harga yang nak kita kenakan pada pelanggan. Kita dah tahu untung, sekarang ni kita nak kenakan harga pada pelanggan. Kita ni ibarat sebagai pengusaha lah. Tuan milik perniagaan tadi. Mesti nak untung, tapi bila nak untung, kita kena letakkan satu harga pada pelanggan. Okey, jadi nak letakkan harga macam ni, harga pelanggan perlu bayar. Okey, letakkan kos operasi tadi tambah dengan
keuntungan. Kos operasi yang kita dapatkan sebelum ni RM144. Untung yang kita nak adalah RM28.80. Jadi kos operasi tambah dengan keuntungan yang kita nakkan tadi adalah RM28.80. Jawapan dia akan menjadikan RM172.80. Inilah harga yang kita tetapkan kepada pelanggan. Patut saya bayar mahal hari tu cikgu. Cikgu ambil 20%. Biasanya kita ambil 20% lah. Ya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita pergi bentuk yang seterusnya adalah penyelesaian masalah. Yang ni banyak bentuk soalan yang keluar daripada bahagian B lah. Okey, sebab dia tak boleh lari. Sebab menservis motosikal ni berkaitan masalah pada motosikal. Jadi kita utamakan yang tu lah. Okey, yang contoh yang telah diberi ini adalah stimulus dia ataupun situasi yang diberi adalah enjin motosikal anda mengalami masalah bunyi yang bising semasa dalam keadaan hidup. Motor hidup tapi bunyi bising. Setelah diperiksa, didapati pam pelincir mengalami kerosakan. Jadi dah cek, dah periksa semua sekali, dah dilakukan pemeriksaan, rupa-rupanya pam pelincir rosak. Jadi gambar ni sebagai membantu murid-murid pam pelincir tu. Supaya murid-murid boleh recall, ingat balik rupa pam pelincir. Okey, jadi soalan dia, nyatakan dua kaedah pemeriksaan bagi mengesan kerosakan pam pelincir. Jadi dia nak dua kaedah cara kita nak lakukan pemeriksaan pada pam pelincir. Okay, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, mengukur kelegaan antara rotor luar dan rotor dalam menggunakan tolok perasa. Ini jawapan yang lengkap. Maksudnya ada tugas dia buat adalah mengukur kelegaan. Ada pula komponen rotor luar dan rotor dalam. Lepas tu guna apa? Guna alat tolok perasa. Ini jawapan komplit, lengkap. Okey, ini contohlah. Baik. Okey. Kaedah kedua, mengukur kelegaan sisi pam menggunakan straight edge dan tolok perasa. Okey. Jadi sama juga, ada kerja yang nak dibuat, ada komponen dan ada alat yang kita guna. Okey, untuk B pula, huraikan langkah kerja membaik pulih pam pelincir. Yang ini apa yang kita buat di bengkel. Kita nak baik pulih pam pelincir tadi. Proses daripada awal sampailah selesai. Kita kena senaraikan. Dan markah dia adalah 7 markah. Setiap jawapan mewakili 1 markah. Okey. Contoh macam ni, menanggar palang buang, menanggar perpasangan clutch, membersih pam pelincir, memeriksa keadaan pam pelincir. 5. Menukar gasket yang baru. 6. Memasang semula pam pelincir. 7. Mengisi minyak pelincir yang baru. Jadi 7 jawapan, 7 markah. Okey. Kita ada C pula. Nyatakan kesan mengabaikan penyelenggaraan bagi sistem pelinciran motosikal. Okey. Ini kita kena fikir. Ini kebat, aras tinggi lah. Yang kita kena fikir. Apa terjadi kalau kita abaikan penyelenggaraan pada sistem pelinciran? Okey. Mengakibatkan kawasan permukaan komponen enjin. Enjin akan haus sebab dia belaga sama sendirilah komponen enjin. Sebab tiadanya minyak pelincir. Mengakibatkan komponen enjin mudah berkarat. Itu yang biasalah berlaku. Ada kesal-kesal lain lagi. Okey, ini contoh yang kedua, penyelesaian masalah juga. Okey. Ini berkaitan dengan sistem bahan api. Sebab tu murid-murid disarankan untuk kena pasti sistem. Kalau mengikut situasi yang diberi, penunjuk bahan api motosikal menunjukkan kapasiti bahan api berada pada tahap minimum dalam masa yang singkat. Maksudnya dia dah isi petrol, naik, dah habis lah air. Itu yang kita pelik tu. Setelah diperiksa, kita dapati motosikal tadi mengalami masalah penggunaan bahan api yang berlebihan. Apa yang berlaku? Okey. Jadi soalan pun minta seperti mana yang saya cakap tadi. Nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Boleh jadi kemungkinan penapis udara kotor. Air filter tu kotor. Okey. Yang kedua, jarum pengapung haus. Jarum pengapung ni berada kat mana? Itu yang kita kena tahu tu. Berada pada karburator. Berada pada pengapung yang berada dalam karburator. Jarum tu haus. Bila jarum tu haus, dia akan tidak berfungsi, akan berlaku overflow, limpahan
petrol tadi, bahan api tadi akan keluar. Okey. Okey, B, kita dah tahu kerosakan dia, kita tahu masalah dia. Sekarang ni dia minta untuk kita ceritakan, huraikan langkah kerja merombak rawat salah satu jawapan di 3A. Yang ni berhati-hati, jangan ambil kedua-dua. Salah satu jawapan di 3A bagi mengatasi masalah. Okey. Untuk saya ambil penapis udara sebab saya ambil yang lebih ringkas dan senang untuk saya dapatkan markah. Begitu juga saya harapkan pada murid-murid lah. Okey. Yang pertama, menyediakan alatan. Kedua, menanggalkan penapis udara. Ketiga, merombak penapis udara. Kita ceraikan dia, kita pisahkan dia, komponen-komponen dia. Keempat, kita bersih penapis udara menggunakan udara mampat. Kelima, kita pressure fizikal dia, penapis udara tu. Secara visual tu dengan mata kasar lah. Okey, 6, kalau terlalu kotor, dah tak boleh nak guna, kita tukar baharu. 7, memasang semula. 8, memasang penapis udara pada karburator sebab dia melekat pada karburator. Tahu karburator. Baik, Cikgu Azri, mungkin saya nak tanyalah kan, sebelum kita berhenti rehat ini kan, saya pasti mungkin ada murid-murid selain menjawab daripada bentuk yang poin-poin itu, dia nak jawab menggunakan perenggan maupun esei. Boleh ke Cikgu Azri? Wah, cantik soalan. Macam ada pengalaman ya? Ya, betul Cikgu. Okay. Biasa berlaku sebenarnya benda ni. Murid-murid saya di sekolah pun biasa berlaku. Ya. Okey. Selalunya bila sebut struktur, dia orang akan mereka akan cuba menjawab dalam bentuk esei. Terikut-ikut dengan mata pelajaran lain lah. Okey. Okey, kalau jawab dalam esei sebenarnya tak ada salahnya selagi ada isi dan poin yang betul lah dalam tu. Tapi saya cadangkan, saya sarankan untuk memudahkan pemeriksa. Untuk mata pelajaran mesin motosikal ni, murid-murid perlu terus kepada jawapan isi kandungan yang kita nak. Jawapan yang kita nak. Jadi kita buat dalam bentuk poin 1, 2, 3 dan 4 supaya pemeriksa mudah tengok. Mudah tengok mana satu jawapan dia. Kalau dalam bentuk esei, macam saya sendiri kat sekolah, saya kena baca berkali-kali. Jadi kesukaran kepada pemeriksa, kadang-kadang tak dapat apa yang nak disampaikan oleh murid-murid tadi. Jadi rugilah kat situ. Betul juga. Kalau boleh dalam bentuk poin saja. Dan ayat dia kalau boleh jangan terlalu panjang. Tambah wacana apa semua sekali tu. Kalau boleh simple and sweet. Saya selalu cakap kat murid saya, simple and sweet. Maksudnya ringkas dan bermakna. Ringkas dan bermakna. Jadi oleh yang demikian, marilah kita berhenti rehat dulu. Boleh Cikgu Azri? Okey, boleh. Okey, kepada anda semua jangan kemudian selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecotan bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu Azri, kali ini apa pula yang Cikgu Azri nak kongsikan kepada murid-murid semua? Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, kali ini kita nak teruskan pada satu bentuk soalan yang luar daripada kebiasaan lah. Okey. Bentuknya adalah kreativiti ataupun pengubahsuaian. Yang ini untuk menguji kreativiti murid tu tadilah, berkaitan dengan menservis motosikal. Okey. Contohnya, anda bercadang untuk menghasilkan satu pendakap telefon bimbit ataupun handphone bracket bud. Ini famous sekarang ni lah. Ramai dipakai sekarang ni. Untuk dipasang pada motosikal bagi tujuan navigasi dalam memberi kemudahan kepada penghantar makanan bermotosikal. Baik. Itu contoh salah satu. Untuk stimulus, untuk merangsang pelajar supaya tak adalah bila sebut pendakap tu apa kan. Sebab dah diberi gambar. Mungkin orang ingat braces pula nanti. Nanti dia ingat braces ke apa. Okey, jadi senang untuk murid tahu apa yang dimasukkan oleh soalan tadi. Okey. Jadi murid diminta huraikan langkah kerja menggegas bagi menghasilkan pendakap tersebut. Okey, kerja menggegas. Kerja menggegas ni kita buat di bengkel. Tapi kita buat dalam produk yang kita tetapkan. Yang ini kita nak kaitkan kerja menggegas kita buat di bengkel dengan nak menghasilkan pendakap yang diminta oleh soalan. Itu perkaitan dia. Okey? Tapi prosesnya tetap sama.
Ada proses yang perlu, ada proses yang tak perlu. Baik. Situ kita kena kenal pasti. Okey. Okey. Proses yang pertama dalam kerja menggegas ni biasanya kita bermula dengan mengukur sebab kita nak dapatkan ukuran tu dulu, saiz dia. Ataupun memindahkan ukuran pada ke atas benda kerja tadi. Mengukur dan memindahkan ukuran ke atas benda kerja. Okey, yang kedua dah mengukur, kita akan menanda. Menanda pusat sebelum proses menebuk lubang. Okey. 3, memotong benda kerja berdasarkan tandaan. 4, menebuk lubang menggunakan saiz mata gerudi yang tepat. Okey. 5, membenang dalam pada lubang mengikut saiz yang betul. Ini buat trik lah. Okey. 6, membengkok atau membentuk mengikut sudut yang dikehendaki. Jadi 6 markah, 1 jawapan, 1 markah. Okey. Lepas kita hurai langkah kerja tu, okey, murid diminta untuk lakar pula. Lakarkan kedudukan pemasangan pendakat tersebut pada motosikal. Ini berdasarkan pengalaman murid lah. Maksudnya kehidupan dia seharian dia tengok macam mana pendakat tu, berada kat mana, untuk apa. Ini nak uji pengalaman murid-murid lah. Yep. Dan kedudukan yang sesuai kat mana. Jadi murid diminta lakar, lukis pendakat tu kat mana lokasi ni. Okey, dan labelkan. Lebih baik labelkan. Jadi markah, 2 markah diberi pada kedudukan yang logik lah. Kalau letak di belakang memang tak ada markah lah. Okey. Yang kedua, kreativiti. Maksudnya bentuk pendakat tu tadi. Okey, itu lakar Okey. Untuk C, nyatakan 2 alat tangan yang digunakan untuk kerja menghasilkan pendakat ini. Okey. Dia minta pengalaman kita menggegas di bengkel, alatan apa yang kita selalu guna untuk hasilkan pendakat ni. Yep. Banyak sebenarnya. Tapi dia minta 2 je. Okey, jadi yang pertama gergaji besi, yang kedua alat pembenang. Inilah contoh-contoh soalan pengubahsuaian ataupun kreativiti. Okey, jadi perkara penting yang perlu murid kuasai bagi bahagian B, pertama, macam bahagian A juga, kena pasti kehendak soalan. Kedua, tulis jawapan pada ruang yang disediakan. Yang garis-garis banyak tadi kita tulis dekat situ. Okey. Ketiga, huraian jawapan bergantung pada markah yang diberi. Kalau markah menunjukkan 8 markah, maksudnya kena ada 8 isi. Okey. Keempat, hafal formula untuk pengiraan kos. Pengiraan kos tadi kena hafal formula. Seterusnya, ingat semua langkah kerja. Semua modul pada kertas 2 tadi, 7107, modul ada 16, langkah kerja tu kalau boleh kuasai semua. Dan terakhir, kena tahu alatan yang kita biasa gunakan untuk setiap sistem yang terlibat. Baik, itu dia cikgu. Saya pasti murid-murid pun telah memberikan tumpuan yang sepenuhnya dan tahu bagaimana untuk menjawabnya nanti. Betul Cikgu Azri? Betul. Dan saya pasti Cikgu Azri juga untuk nak kongsikan mengenai orang kata apa, rumusan yang cikgu boleh simpulkan mengenai kita punya mata pelajaran menservis motosikal kali ini. Silakan cikgu. Okey, murid-murid. Sedikit sahaja perkongsian daripada cikgu, buah tangan daripada cikgu untuk murid-murid seluruh negara. Ya. Yang mengambil mata pelajaran menservis motosikal. Baik. Untuk SPM 2022. Murid-murid mesti paling kurang untuk langkah kerja, murid-murid kena kuasai 5M. 5M ni, M ni untuk apa? Untuk kata kunci langkah kerja, paling kurang. Sebab biasanya bila kita bagi jawapan langkah kerja, 5 ke atas. Paling kurang. Okey. Jadi 5 markah. Yang utama adalah menanggal, membersih, memeriksa, memasang dan melaras. Okey, ini kena kuasai baru kita boleh buat ayat sesuaikan dengan sistem. Semua sistem biasanya merakumi kelima-lima ni. Okey, satu lagi kena tahu C and T. C itu adalah komponen, T itu adalah tools. Kena tahu komponen setiap sistem. Dan saya sarankan pada setiap murid 14 sistem, setiap sistem tu kena tahu 5 komponen. Baru selesa untuk menjawab soalan. Dan akhir sekali kena tahu alat yang digunakan, alat khas untuk sistem-sistem yang tertentu. Itu buah tangan daripada saya. Kalau murid dapat kuasai semua ni, saya rasa tiada masalah untuk murid cemerlang dalam pentaksiran SPM nanti. Amin. InsyaAllah itu dia. CNT. Betul cikgu? Ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Azri di atas perkongsian tersebut. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita kali ini iaitu Cikgu Norziana. Sampai di sini saja Cikgu Azri. Kita punya sukses SPM 2022 Percotan. Selamat maju jaya kepada murid-murid semua. Saya Akmal Azri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.